Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina. Alhamdulillah, yang pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita melahirkan dan juga merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu pada masih lagi memberikan kita kesempatan dan juga kesempatan bersama-sama berkumpul, bersama-sama kita mengadakan di forum yang insya-Allah kita doa moga-moga masing-masing dapat mengambil manfaat apa ataupun sidang forum yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik, kita tidak perlu membuang masa berbasa-basi, kita straight kepada poin kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan berforum dengan satu tajuk yang bertemakan falasi media sosial dan kesan kepada masyarakat. Dan tajuk forum kita pada hari ini adalah fenomena falasi dalam media sosial. Baik, tajuk forum kita pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita berkenalan dululah dengan para panel forum kita pada hari ini. Ada lebih kurang 3 orang yang kita bawakan khas daripada Bumi Yusah lah. 3 orang. Baik, bersama dengan saya pada hari ini adalah seorang panel yang pertama, iaitu Saudara Muhammad Afiq Nur Asmawi, yang pakai baju merah tu, ketua panel kita pada hari ini. Beliau merupakan pelajar bernama BIS, Bachelor Islamic Studies tahun SEM 2 tahun 1. Dan di bawah saya juga yang berjambang tu Saudara Wakyuddin, panel yang kedua, juga daripada semester yang sama dan apa nama orang panggil, kos yang sama. Dan di sebelah kanan saya yang berkacamata tu Saudara Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizwan, turut daripada kos yang sama. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita bertanya, izinkan saya terangkan format forum kita pada hari ini. Baik, yang pertama sekali kita akan ajukan setiap panel satu soalan, dan soalan itu mesti dijawab tidak lebih daripada 5 minit. Lebih daripada 5 minit, kita akak merah, kita suruh keluar. Tak ada lah gitu. Tapi tidak lebih daripada 5 minit. Dan sidang forum kita ni akan berlangsung tidak lebih daripada 20 minit insya-Allah. Tidak lebih daripada 20 minit. Dan last sekali, kita akan berikan kepada ketua panel kita, Saudara Afiq, rumusan yang akan dirumuskan sekitar 2 hingga 3 minit sahaja. Okay, baik. Tidak perlu kita buang masa lagi, kita direct kepada kita punya soalan yang pertama kepada ketua panel kita, Saudara Afiq Asmawi. Baik. Inflasi. Inflasi. Soalan yang mudah saja, Saudara Afiq. Apakah yang dimasukkan dengan falasi dan media sosial, serta mungkin boleh kongsikan ataupun berikan jenis-jenis falasi? Baik, dipersilakan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Syamim selaku moderator untuk hari ini. Sebelum tu suara saya dengar tak? Ke tak dengar? Dengar, okay, alhamdulillah. Okey. Sebelum saya menjawab apakah dimasukkan dengan falasi, saya akan mulakan dulu dengan apa yang dimasukkan dengan media sosial. Okey, media sosial merupakan satu alat yang mana yang menyediakan salah satu khidmat kepada masyarakat, iaitu menyediakan kemudahan untuk kita berinteraksi sesama pengguna ataupun manusia lah. Contoh macam forum kita pada pagi ni kan. Dan juga antara benda yang paling penting dalam media sosial ni, tujuan dia adalah untuk menyampaikan kandungan media, baik sama ada gambar, video dan sebagainya. Itu adalah dinamakan dengan media sosial, iaitu satu alat yang untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang saya cakapkan tadi. Dan juga kenapa adanya media sosial pada hari ini adalah disebabkan berlakunya perkembangan dalam sektor teknologi maklumat dan juga komunikasi. Itu adalah medan. Apakah yang pula yang dimasukkan dengan falasi? Okey, seterusnya saya mulakan dengan apa yang dimasukkan dengan falasi. Perlu kita faham apa itu hujah. Sebab falasi ni dia berada dalam hujah. Hujah, apakah yang dimasukkan dengan hujah? Hujah merupakan satu pendapat yang dikemukakan oleh seseorang untuk apa? Yang bertujuan dia, tujuan utama dia untuk mempengaruhi orang lain supaya menerima apa yang dikatakan. Itu adalah hujah. Yang mana dalam hujah ni akan ada premis dan juga akan ada
Kesimpulan tadi itulah adalah hasil cantuman lah daripada premis-premis yang ada. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan premis? Okey. Premis di sini memasukkan penyataan atau dakwaan atau kenyataan yang dikeluarkan seseorang yang ada dalam hujah. Untuk apa? Untuk mengukuhkan lagi hujah dia. Itu adalah premis. Tapi kesimpulan adalah cantuman idea daripada keseluruhan premis yang ada. Itu adalah kesimpulan. Okey. Falasi tu apa pula? Ini main point kita. Falasi tu apa? Falasi ni merupakan kesalahan yang ada dalam hujah. Atau erti kata lain yang mudah untuk kita faham adalah hujah yang kita tidak boleh terima. Sebab apa? Ada macam-macam faktor. Sebab apa? Hujah itu lemah dan sebagainya. Dan falasi ni merupakan premis yang ada tadi tidak boleh digunakan. Sebab apa? Sebab premis tadi tidak menyokong kesimpulan. Kemungkinan berlaku disebabkan premis itu tidak benar, salah fakta dan sebagainya. Dan ianya berlaku, paling utama puncanya adalah berlaku disebabkan kesalahan kita ataupun kesilapan kita dalam cara kita berfikir. Pemikiran kritis memerlukan kepada logik. Maka memerlukan peraturan ataupun untuk kita mematuhi aturan logik itu sendiri. Itu adalah falasi. Okey, falasi ni macam saudara cakap tadi, sertakan je jenis kalau boleh kan. Okey. Kat sini saya sertakan dua jenis falasi secara umumnya. Yang pertama kita ada falasi formal. Yang kedua kita ada falasi informal. Falasi formal ni dia merupakan dia diperolehi daripada hujah-hujah tidak dengan melihat pada struktur hujah tersebut. Kita tahu didaktif ni merupakan daripada umum kepada khusus. Itu adalah didaktif. Dan kalau falasi formal ni, dia punya kesalahan dia adalah pada struktur hujah tersebut, iaitu pada premis ataupun kesimpulan yang ada. Dan saya bagi satu contoh yang mudah lah untuk kita nampak apa yang dikatakan dengan falasi formal ni. Okey. Saya bagi dua premis, satu kesimpulan. Premis yang pertama, kita katakan semua ahli falsafah adalah manusia. Itu yang pertama. Premis kedua, Sokrates adalah manusia. Jadi kesimpulan dia, Sokrates adalah ahli falsafah. Nampak tak falasi dekat situ? Hujah yang boleh dikatakan salah dekat situ. Sebab apa? Semua ahli falsafah adalah manusia. Dia umum. Semua ahli falsafah adalah manusia umum kan? Didaktif umum pada khusus. Semua ahli falsafah adalah manusia. Sokrates adalah manusia umum. Sokrates adalah manusia. Dia punya kesimpulan dia, maka Sokrates adalah ahli falsafah. Dekat situ yang ada kesalahan dia, yang mana memang semua ahli falsafah adalah manusia dan memang Sokrates adalah manusia, tapi tidak semestinya Sokrates adalah ahli falsafah. Boleh jadi dia seorang doktor, boleh jadi dia seorang yang lain. Tidak semestinya semua manusia itu akan jadi seorang falsafah. Itulah yang dimasukkan dengan falasi formal, yang mana dia kesalahan dia adalah pada struktur hujah tersebut. Itu falasi formal. Seterusnya falasi informal. Kalau waktu nak tu beritahu banyak sangat bercakap nanti. Okey, falasi informal. Falasi informal ni, kalau tadi falasi formal berlaku dalam struktur hujah, maka falasi informal berlaku tidak pada struktur hujah. Akan tetapi adanya faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya falasi di dalam hujah, berlakunya kesalahan di dalam hujah. Antaranya sebab apa? Sebab kita tak cukup fakta, kita tak cukup data, kita tak cukup maklumat lagi berkaitan dengan apa yang kita ingin cakapkan. Yang kedua, berlakunya bias dan prejudis, ataupun adanya emosi, paksaan dan kesimpulan yang menyeleweng daripada apa yang sepatutnya kita kesimpulkan. Itu falasi informal. Dan falasi informal ni dia ada banyak pembahagian dia. Ada banyak, ada 12 lebih dan sebagainya. Jadi saya bagi 3 je lah sebab waktu pun tak mencukupi. Saya bagi 3 je. Yang pertama adanya falasi non sequitur. Yang mana falasi non sequitur ni adalah kesimpulan dia tidak sama ataupun tidak mengikuti premis yang ada. Ataupun kesimpulan dia lain dengan premis yang dinyatakan. Seolah-olah kita nampak dia macam ada kaitan, tapi sebenarnya tak ada pun. Contoh yang saya boleh bagi, contoh filem terbaru yang terkeluar, kita ada Godzilla vs Kong kan. Dah keluar ataupun akan keluar. So andai kata kalau filem Godzilla vs Kong yang pertama, sebuah filem yang berjaya, maka Godzilla vs Kong yang kedua yang belum ditayangkan lagi, apabila telah ditayangkan lagi, akan lebih berjaya. Nampak tak kat situ? Yang pertama, filem Godzilla dan Kong yang pertama berjaya. Maka filem Godzilla dan Kong yang kedua akan lebih berjaya apabila ditayangkan nanti. Nampak tak dia punya
nampak macam ada kaitan tapi sebenarnya tak ada kaitan pun. Dia tak ada fakta pun kat situ yang untuk kita simpulkan. Itu adalah falasi non sequitur. Yang kedua, falasi petitio principii. Saya cuba cepatkan dia. Maybe akan lebih dalam seminit setengah sebagai macam itulah. Okey, falasi petitio principii. Dia adalah falasi yang mana kesimpulan dia sama seperti premis. Kan kalau tadi kesimpulan ni adalah cantuman idea daripada premis-premis yang ada. Tapi ini kesimpulan dia sama seperti premis. Contoh, kita semua kenal Cristiano Ronaldo, betul tak? Jadi, saya bagi contoh, Ronaldo merupakan seorang pemain bola sepak yang hebat di dunia. Kerana apa? Kerana dia lah yang paling hebat bermain bola. Nampak tak? Dia punya dia sama je. Maka kesimpulan dia pun sama dengan premis. Jadi itu adalah falasi petitio principii. Dia sama, kesimpulan dia sama dengan premis. Dan yang terakhir yang saya kongsikan adalah falasi argumentum ad ignorantium. Falasi argumentum ad ignorantium. Yang mana falasi ni kebanyakan yang berlaku dalam pada kita lah manusia ni, yang mana kita berhujah tanpa alasan yang konkret. Dalam Al-Quran pun Allah kata qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah bukti sekiranya kamu orang yang benar. Tapi kat sini adalah kita berhujah tanpa alasan yang konkret. Contoh, kalau hujah yang hujah tanpa alasan yang konkret ni, saya bagi contoh. Ada seorang ni dia katakan, saya tidak percaya bahawa perbuatan seteruk itu dilakukan oleh adik saya, sedangkan dia baru berumur darjah 3. Nampak tak alasan dia? Oh, dia baru darjah 3. Macam mana dia buat perkara seteruk tu? Dia punya alasan tak konkret. Sebab apa? Sebab darjah 3 sekarang macam-macam dah boleh buat. Ada sekarang kes yang darjah 3 dah sampai berzina, ada sampai dah membunuh dan sebagainya. Jadi dia punya hujah tu tak konkret. Sebab apa? Zaman sekarang ni budak-budak lah lebih terpengaruh dengan sekeliling, lagi media sosial dan sebagainya. Jadi itu adalah apa yang dimasukkan dengan falasi, apa yang dimasukkan dengan media sosial dan jenis-jenis falasi yang saya sertakan. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih, saya serahkan balik kepada moderator insya-Allah. Terima kasih kepada saudara Afiq Asmawi. Saya kira satu perkongsian yang sangat menarik lah. Saya serba salah, nak akak kad merah ke nak akak kad kuning dulu? Sebaik dia berhenti dulu. Saja je. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Afiq Asmawi. Saya kira satu perkongsian yang sangat menarik lah. Ya, saudara. Boleh. Saya kira itu merupakan perkara baru jugalah yang saya baru dapat. Satu benda yang pertama kali juga saya dengar lah. Ada menarik untuk kita dengar lebih panjang lagi. Tapi masa sangat mencemburui kita. Tidak cukup 20 minit sebenarnya ni. Okey, baik. Kita pergi kepada panel kita yang kedua, iaitu saudara Wahyuddin. Tadi kita telah dengar definisi dan sebagainya. Soalan yang ingin saya ajukan kepada saudara Wahyuddin, apakah faktor atau penyebab berlakunya falasi di media sosial? Boleh saudara jelaskan? Persilakan. Tes dengar tak? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator Muhammad Syamim bin Muhammad Azli. Jadi saya akan kongsikan beberapa faktor ya. Kalau kita nak tengok faktor yang berlaku falasi di media sosial ni banyak. Jadi saya akan berikan 3 poin utama. Yang pertama sekali, masyarakat sekarang ni tidak mengkaji dan mengumpul data dan fakta sebelum berhujah. Jadi netizen ni lebih suka untuk berhujah dulu sebelum mencari fakta ataupun mengkaji sesuatu isu itu. Jadi mereka ni kurang cakna dengan maklumat terkini dan berita-berita terkini, tapi mereka nak berhujah tanpa fakta yang mereka ketahui. Jadi saya bagi satu contoh. Yang pertama, falasi putar belit. Jadi falasi ini seringkali digunakan oleh pemberita seperti tajuk akhbar, majalah dan juga berita. Jadi kebanyakan pihak pemberita ni mengambil peluang ini untuk melakukan, dan mereka melakukan headline yang berbeza dengan isi kandungan. Contohnya akhbar ni dia letak headline kerajaan Malaysia tidak membenarkan umat Islam solat secara berjemaah. Jadi bila kita ni tidak mengkaji ataupun kita tidak baca isi yang selanjutnya, kita hanya mengambil
headline saja dan kita akan sebarkan, dia akan menjadi satu falasi. Tapi bila kita buka isi itu, dia berbeza dengan headline yang diberikan. Isi dia, kerajaan Malaysia tidak membenarkan orang yang tidak mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh TKM untuk pergi solat berjemaah. Jadi kita nampak headline dengan isi itu sengaja dibuatkan berbeza untuk menarik perhatian orang. Yang kedua pula, melakukan sesuatu hujahan secara emosi dan paksaan. Jadi bila seseorang ni, bila netizen ni dia melakukan hujahan secara emosi, jadi dia tidak seperti dia sedang marah ataupun dia sedang kecewa, jadi dia tidak boleh menilai yang mana satu fakta dan yang mana satu auta, yang mana benar dan yang mana yang salah. Jadi dia akan berhujah mengikut nafsu dia. Dan yang ketiga itu bersikap bias dan prejudis terhadap pihak lain. Contohnya bila seseorang ni dia suka kepada si A ni, jadi apa sahaja yang si A buat ni dia akan membenarkan, dia akan mengiyakan. Jadi sekiranya dia tak suka pada si B ni, apa saja si B buat yang perkara-perkara yang baik ni, dia tidak akan membenarkan. Dia tetap akan menyalahkan si B ni kerana dia ada sifat bias ataupun prejudis. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih kepada saudara Wakyudin. Saya kira satu penjelasan yang sangat ringkas tapi insya-Allah mudah difahami. Dan saya kira menjawab persoalan dah. Alhamdulillah. Moga-moga mendapat manfaat. Baik, kita pergi kepada panel forum yang ketiga pada hari ini iaitu saudara Firdaus. Baik. Kita terus pada satu soalan. Soalannya, bagaimanakah caranya mengelakkan berlakunya falasi ini dalam kehidupan masyarakat yang tertumpu kepada media sosial? Baik, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator Muhammad Syamim. Okey, saya akan teruskan dengan bagaimana caranya untuk kita mengelakkan berlakunya falasi ini. Okey, yang pertamanya, masyarakat kita ni perlu mendapatkan sumber ataupun maklumat yang dengan benar dan tepat sebelum kita ditularkan kepada umum. Okey, dalam Al-Quran Allah sebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dekat sini, wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah. Daripada sini kita jelas sebelum kita nak tularkan apa-apa berita, kita kena semak dulu, kita kena pastikan ialah betul daripada sumber yang mana yang betul. Okey, sebab orang sinonim masyarakat kita ni suka terus kepada tidak melakukan penelitian dalam satu isu. Okey, yang kedua, kita perlu mengawal emosi dan perasaan dalam media sosial. Okey, masyarakat kita ni selalunya lebih tertumpu suka untuk curahkan dia punya emosi dia dalam media sosial lah. Okey, yang ketiga, yang akhirnya ialah kita mestilah bersikap jangan mudah percaya dengan maklumat dan berita yang diterima. Kita kena selalu jangan mudah percayalah dengan maklumat yang kita terima tu. Jadi itu saja Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih kepada saudara Firdaus. Terkejut saya sekejap sangat ni. Allahuakbar. Tapi saya kira satu solusi yang menarik lah, walaupun ringkas tapi satu solusi yang menarik yang boleh kita ambil untuk dijadikan sebagai satu panduan kita dalam menguruskan media sosial kita pada hari ini. Baik, kita selesai sesi yang pertama. Semuanya telah kita tanya soalan dan saya kira telah menjawab persoalan dengan sangat baik, dengan sangat mencukupi dan dengan sangat diperlukan kepada kita sebagai satu soalan dan sebagai satu jawapan. Baik, kita buka kepada sesi kita yang terakhir, iaitu sesi yang kedua. Kita akan pergi kepada ketua panel kita pada hari ini, iaitu saudara Afiq Asmawi. Jadi saudara, saya ringkasnya sekadar satu rumusan 2 hingga 3 minit, mungkin saudara boleh jelaskan
apakah rumusan yang boleh saudara berikan kepada kita ataupun satu solusi yang boleh kita ambil supaya dijadikan sebagai satu panduan yang lebih konkret agar kita boleh laksanakan dalam kehidupan kita. Baik, dipersilakan saudara. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Okey, rumusan dia. Okey. Pertama, kita telah pun tahu apa yang dimasukkan dengan falasi, apa yang dimasukkan dengan media sosial dan apa jenis-jenis falasi yang ada. Jadi falasi di media sosial, seperti mana tajuk kita, fenomena falasi di dalam media sosial ni adalah kesalahan dalam hujah ataupun hujah yang salah yang mana telah disebarkan dalam media sosial. Yang mana hari ini kita pun tahu banyak-banyak fitnah yang tersebar, banyak fakta yang tersebar, sedangkan asalnya lain tapi yang disampaikan itu lain. Sebab apa? Sebab berlakunya masyarakat zaman sekarang yang mana tidak meneliti sesuatu perkara sebelum menyebarkannya, sebelum menularkannya, sebelum memviralkannya. Dan ini adalah kesan negatif yang mana akan menyebabkan berlakunya penyebaran berita palsu yang mana akan memudaratkan, bahkan memudaratkan nyawa orang lain dan juga boleh merosakkan hubungan dan sebagainya lah. Dia banyak kesan-kesan negatif dia, yang mana kita sebagai masyarakat, kita perlu meneliti satu perkara sebelum kita menyebarkannya. Seperti mana telah dikatakan saudara Firdaus tadi dalam surah Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik mengkhabarkan satu berita, maka tabayyun. Semaklah dulu, telitilah dulu. Itu adalah peranan kita sebagai masyarakat. Sebelum kita menyebarkan suatu berita, kita perlu menyelidiki dulu. Sebab apa? Allah kata kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin dalam surah Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat ke-111. Yang mana datangkan bukti sekiranya kamu orang yang benar. Sebelum kita menyebarkan satu perkara, memang ada hadis balik wa'ni walau ayah. Sampaikanlah kepada kuala satu ayat. Contoh kita cakap berkaitan dengan perspektif Islam yang mana ramai masyarakat sekarang cuba menyebarkan Islam tapi tak tahu apa konten tu sahih ataupun tidak. Maka kita perlu semak dulu, tabayyun dulu, teliti dulu dan sertakan bukti-bukti. Contoh nombor hadis, perawinya siapa dan sebagainya, matan dia, semua itulah. Jadi itulah rumusan yang boleh saya buat, yang mana masyarakat hari ini perlu mengambil serius benda ini supaya tidak berlakunya penyebaran fitnah dan sebagainya yang boleh merosakkan keharmonian kita dalam kehidupan masyarakat di Malaysia ni khususnya, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada saudara Afiq Asmawi, ketua panel kita. Saya kira saya sebenarnya terkagum sebenarnya. Satu percakapan yang sangat pantas tapi agak menarik saya kira. Di antaranya itu yang boleh kita ambil di sini dalam menyebarkan hadis-hadis, perkara-perkara berkaitan agama, selidiki dulu. Ini yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Yang ni lah yang perlu kita ambil penting, kerana kita asasnya adalah orang yang beragama Islam. Okey, jadi saya kira sekadar itu saja kita punya diskusi forum kita pada hari ini yang bertajuk fenomena falasi dalam media sosial. Payah nak sebut ni tuan-tuan. Fenomena sama macam tu gitu. Susah nak sebut. Fenomena falasi dalam media sosial. Maka telah selesai diskusi kita pada hari ini. Jadi saya kira sekadar itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada semua panel-panel kita yang saya kira sangat baik dan sangat memberikan manfaat kepada kita untuk diambil. Baik, segala salah dan silap saya mohon maaf daripada saya dan seterusnya wakil daripada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Saya juga mohon maaf seandainya ada kesilapan. Jadi saya kira sekadar itu saja, sampai bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.